أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا بسم الله الرحمن الرحيم. Kita kembali semula pada bacaan siri ketiga bagi kitab Al-Qistas Al-Mustaqim. Pada petang ini kita akan menyambung semula ataupun menyambung pada bab berkaitan mizan asghar, iaitu qiyas hamli syakal thalith. Serba sedikit tentang qiyas ini. Yang pertama, ia merupakan qiyas hamli syakal thalith atau syakal yang ketiga, bentuk yang ketiga. Qiyas hamli bentuk yang ketiga, namun dinamakan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai Al-Mizanul Asghar. Tujuan qiyas ini ialah untuk menghasilkan natijah yang berbentuk ba'du ataupun yang mempunyai kam juz'i, iaitu ba'du. Dari segi kam, qadiyahnya ialah juz'iyah. Itu tujuan bagi qiyas Al-Mizanul Asghar. Tapi untuk mizan awsat, tujuannya ialah untuk menghasilkan qadiyah salibah. Manakala bagi mizanul akbar untuk kesemua bentuk qiyas. Kesemua bentuk natijah. Iaitu kesemua bentuk, semua tu ada. Ada dari segi kam, ada kul, ada ba'du, dan dari segi kaif ada mujibah dan salibah. Baik, seterusnya al-qawlu fil mizanil asghar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-qawlu fil mizanil asghar. Qala qad fahimtu hadha aydan fahman wadihan daruriyya. Fashrah li al-mizan al-asghar wa haddahu wa iyarahu wa madhinnat isti'malihi min al-ghawamid. Sahabat batini ini sudah berkata bahawa dia sudah faham mizan yang sebelumnya, iaitu mizan awsat. Maka dia minta Imam Ghazali meneruskan berkenaan mizanul asghar pula. Qultu al-mizanul asghar ta'allamnahu min Allah Ta'ala haitsu 'allamahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fil Quran wa dhalika fi qawlihi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Imam Ghazali menisbahkan juga mizan asghar ini kepada Al-Quran, iaitu menisbahkannya kepada Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala mengajarkan mizan asghar ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerusi ayat tersebut, memperihalkan tentang penafian sebahagian manusia terhadap kenabian. Maka ayat ini kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan bahawa kenabian itu ada dan wahyu itu pula diturunkan kepada Nabi tersebut. Dan Nabi tersebut ialah Nabi Musa AS. Jadi secara tidak langsung, bila jawapan yang Allah suruh Nabi SAW cakap itu, jawapan tu bersifat ba'du ataupun bersifat maksudnya dia qadiyah juz'iyah. Dan qadiyah juz'iyah ini menafikan qadiyah kuliah yang dinyatakan, qadiyah kuliah salibah yang dinyatakan oleh golongan yang menafikan kenabian tadi. Wa wajhul wazni bihadha an naqul
قولهم بنفي إنزال الوحي على البشر قول باطل للازدواج المنتج بين أصلين أحدهما أن موسى بشر والثاني أن موسى منزل عليه الكتاب. Dakwaan mereka bahawa tidak ada wahyu diturunkan adalah suatu kebatilan kerana pertama, Nabi Musa itu manusia, premis pertama. Kemudian premis kedua ialah Nabi Musa diturunkan dengan kitab. Maka secara tidak langsung hal ini menafikan dakwaan mereka itu. Falzamu minhu bil-darurati qadiyatun khassah. Yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali dalam istilah qadiyah khassah ini ialah qadiyah juz'iyah. Wa huwa anna ba'd al-bashari yanzilu alaih al-kitab wa tabtulu bihi ad-da'wa al-'ammah bi annahu la yanzilu kitabun ala basharin aslan. Iaitu apa qadiyah juz'iyah tersebut? Qadiyahnya ialah bahawa sebahagian manusia diturunkan dengan kitab, iaitu diturunkan dengan wahyu. Maka secara tidak langsung bila kita dah kata sebahagian manusia diturunkan dengan wahyu, maka dakwaan yang umum mengatakan bahawa tidak ada langsung wahyu diturunkan kepada manusia adalah salah. Ammal aslul awal wa huwa qauluna Musa bashar wa ma'lumun bil his. Premis pertama yang menyatakan bahawa Nabi Musa itu manusia, diketahui dengan his. Ada siri keempat sebab siri ketiga buat hari Ahad lepas. Okey, berbalik. Mana tadi? Okey, Nabi Musa manusia, maka macam mana Nabi Musa tu diketahui sebagai seorang manusia? Kerana ia diketahui berdasarkan panca indera. Pertama, panca indera penglihatan oleh sesiapa yang hidup sezaman dengan dia, dengan baginda. Kemudian panca indera pendengaran oleh sesiapa yang hidup selepas kewafatan baginda, iaitu mereka menerima berita tentang kemanusiaan Nabi Musa alaihissalam yang disampaikan oleh generasi yang hidup sezaman dengan Nabi Musa tersebut. Jadi kerana itulah premis ini diketahui dengan panca indera. Wa amma tsani wa huwa anna Musa munzalun alaihi alkitab. Premis kedua pula ialah menyatakan bahawa Nabi Musa diturunkan dengan kitab. Fakana ma'luman bi'tirafihim idh kanu yukhfuna ba'dahu wa yudhhiruna ba'dahu. Perkara ini juga diiktiraf oleh mereka, iaitu mereka yang dimaksudkan di sini ialah kaum Yahudi. Sebab mereka juga menggunakan ataupun mereka mengiktiraf sebahagian kandungan kitab Zabur dan menyembunyikan ataupun mengingkari sebahagian lain. Kama qala ta'ala tubdunaha wa tukhfuna katsira. Wa innama dzakara hadha fi ma'ridil mujadalati bil ahsan. ومن خاصية المجادلة أنه يكفي فيها كون الأصلين مسلمين من الخصم مشهورين عنده وإن أمكن الشك فيه لغيره. Okay. Dua premis ini diterima dan menepati konsep al-mujadalah bil ahsan yang disarankan oleh Al-Quran itu sendiri. Sebab cukup untuk kita menegakkan hujah dengan menggunakan hujah yang diterima oleh pihak lawan kita. Hujah yang diterima oleh pihak lawan kita, meskipun salah satu hujah itu sendiri, kita pun kurang yakin dengan hujah tersebut. Sebab yang penting apabila mereka terima dan kita membatalkan hujah tersebut, maka salahlah dakwaan mereka. Fa inna natijata talzamuhu idza kana huwa mu'tarifan bihi. Natijah ini kalau dia betul, maka dia akan membenarkan pihak lawan. Tapi kalau dia terbukti salah, maka dia pun akan
menjatuhkan pihak lawan. Wa aktharu adillatil Qur'ani tajri ala hadzal wajhi. Kebanyakan dalil Al-Quran berdasarkan bentuk ini. فإن صادفت من نفسك إمكان التشكك في بعض أصولها ومقدماتها فاعلم أن المقصود بها محاجة من لم يشك فيه وأما أنت فالمقصود من حقك أن تتعلم منه كيفية الوزن في سائر المواضع. Okey, berkenaan hujah tadi tu, maksudnya premis yang contohnya kedua-dua premis diterima oleh pihak lawan tetapi kita mungkin syak pada salah satu premis, maka yang penting di sini ialah untuk menjatuhkan premis yang mereka bawa, premis dan dakwaan yang mereka bawa, itu yang paling penting. Tapi dari segi kita bukan maksud kita kena pegang dengan sepenuhnya dengan apa yang mereka pegang. Kemudian dari segi yang lain pula, sekurang-kurangnya ayat ini nak mengajarkan kita tentang cara penggunaan mizan asghar ini. Wa amma iyaru hadzal mizan, وأما عيار هذا الميزان أن من يقول لا يتصور أن يمشي الحيوان بغير رجل فيعلم أنك إذا قلت الحية حيوان والحية تمشي بغير رجل فيلزم منه أن بعض الحيوان يمشي بغير رجل وأن قول من يقول لا يمشي الحيوان إلا برجل قول باطل منقوض. Okey. Berkenaan takaran bagi mizan asghar ini, Imam Ghazali membawakan contoh bahawa contoh dakwaan. Contoh dakwaan satu kias iaitu la yatasawwaru an yamshi al-hayawanu bighairi rijlin. Tidak dapat untuk kita bayangkan adanya haiwan yang berjalan tanpa kaki. Tidak dapat dibayangkan adanya haiwan yang berjalan tanpa kaki, maka qadhiyah ini ialah qadhiyah salibah kulliyah. Kemudian fayu'lamu annaka idza qulta al-hayyatu hayawan. Kemudian kita katakan ular itu adalah haiwan dan ular pula bergerak ataupun kat sini berjalan lah, tapi secara tepatnya bergerak lah. Sebab berjalan kita boleh faham secara ikutkan bahasa kita ialah dengan kaki. Tapi yang sesuai untuk diterjemahkan ialah bergerak. Ular bergerak tanpa kaki. Maka dia punya natijahnya ialah sebahagian haiwan bergerak tanpa kaki. Natijah ini sudah pun menyalahi dakwaan tadi tu, dakwaan yang dinyatakan iaitu tidak ada haiwan yang berjalan tanpa kaki. Sebab ular sebab sebahagian haiwan berjalan tanpa kaki. Adanya sebahagian haiwan berjalan tanpa kaki. Maka dakwaan yang dinyatakan bahawa tidak ada haiwan yang berjalan tanpa kaki, tidak ada. Maka dakwaan tersebut adalah batil. Wa amma mawdi'u isti'malihi min al-ghawamidi fakathir. Okey, kejap. Tadi tu ba'd al-hayawani yamshi bi ghairi rijlin, iaitu sebahagian haiwan bergerak tanpa kaki. Maka di sini sudah terbukti bahawa macam yang saya katakan tadi, mizan asghar ini tujuannya ialah untuk mendapatkan qadhiyah juz'iyah. Iaitu nak mengisbatkan perkara yang bersifat sebahagian. Natijah yang bersifat sebahagian ataupun bersifat juz'iyah.
وأما موضع استعماله من الغوامض فكثير فإن بعض الناس مثلا يقول كل كذب فهو قبيح لعينه. Kemudian berkenaan tentang penggunaan mizan asghar ini dalam perkara yang rumit, yang susah untuk kita sedar. Imam Ghazali membawakan dakwaan bahawa dakwaan sebahagian pihak bahawa setiap dusta adalah buruk. Setiap dusta semestinya buruk. Dusta tu maksudnya kita katakan benda yang tak benar kan? Itu maksudnya dusta. Yang tidak menepati keadaan sebenar atau menepati realiti sebenar. Itu maksudnya dusta. Kullu kadhibin fahuwa qabihun li'ainihi. Contoh yang dinyatakan di sini ialah setiap dusta adalah buruk. Maksudnya setiap dusta secara sendirinya ataupun setiap dusta sememangnya buruk. Fanaqul man ra'a nabiyyan minal anbiya aw waliyan minal awliya qad ikhtafa an zalimin fasa'alahu adh-dhalimu an mawdi'ihi fa akhfahu faqawluhu hal huwa kadhibun qala na'am qulna fahal huwa qabihun qala la balil qabihu as-sidqul mufdi ila halakihi fanaqulu lahu fanzur ila al-mizani fa inna naqul qawluhu fi ikhfa'i mahallihi kadhibun fahadha aslun ma'lum وهذا القول ليس بقبيح وهو الأصل الثاني فيلزم منه أن كل كذب ليس بقبيح. Contoh tersebut ialah contohnya tadi itu dakwaan yang sebahagian pihak katakan, kemudian Imam Ghazali menjawab dakwaan tersebut dengan membawakan contoh kalau ada seorang nabi ataupun seorang wali menyembunyikan diri daripada orang zalim. Kemudian orang zalim itu bertanyakan orang lain tentang kewujudan ataupun tentang tempat sembunyi nabi atau wali itu. Maka jawapan orang yang ditanyakan tu ialah contoh orang yang ditanyakan tu jawab ya, maka adakah memberikan jawapan ya itu sesuatu yang buruk? Sebab kita bercakap perkara yang benar, tapi dalam masa yang sama kita tidak menyelamatkan nyawa nabi ataupun wali daripada orang zalim. Okay. Jadi sekarang ni macam mana apa solusi dia, apa dia punya sudut pandang yang lain ialah kalau kita katakan tidak, maksudnya kalau kita tipu, maksudnya dengan erti kata tipu untuk menyelamatkan nyawa nabi ataupun nyawa wali, maka secara tidak langsung tipu tu adalah satu yang bagus sebab dia berniat untuk menyelamatkan nyawa. Okay, fanzur ila al-mizan fa inna naqul qawluhu fi ikhfa'i mahallihi kadhibun. Jawapan untuk maksudnya kalau jawapan tu ialah tidak, iaitu untuk menyelamatkan nyawa nabi atau wali itu adalah tidak, maka itu adalah suatu pendustaan. Ini adalah satu premis yang diketahui. Wa hadzal qaul laisa biqabih wa huwa al-aslu tsani. Tapi jawapan itu bukanlah sesuatu yang buruk. Ini premis kedua,
Maka natijahnya ialah uh, semua dusta semua dusta tidaklah buruk. فتأمل الآن هل يتصور الشك في هذه النتيجة بعد الاعتراف بالأصلين وهل هذا أوضح مما ذكرته من المقدمة التجريبية والحسية في معرفة ميزان النقدين. Maksudnya hasilnya ialah setiap dusta bukanlah buruk. Secara tidak langsung ada dusta yang elok, ada dusta yang tidak elok. Maka hal ini pun natijah ini pun secara tidak langsung menyatakan bahawa bukan semua dusta itu buruk. Dan natijah ini menyalahi dakwaan yang dinyatakan tadi tu. وأما حد هذا الميزان فهو أن كل وصفين اجتمعا على شيء واحد فبعض أحد الوصفين لا بد وأن يوصف بالآخر بالضرورة ولا يلزم أن يوصف به كله أما وصف كله به فلا يلزم لزوما ضروريا بل قد يكون في بعض الأحوال وقد لا يكون فلا يوثق به. Okay. Penentuan mizan ini iaitu had bagi mizan ini ialah setiap dua sifat ataupun dua peri yang ada pada satu perkara, maka salah satu sifat tersebut mesti ada pada perkara lain. Dan tidak semestinya dua-dua perkara tu mesti ada pada perkara lain. Sebab memandangkan dia punya matlamat mizan asghar ini untuk mencari juz'iyah, menghasilkan qadhiyah juz'iyah, maka dia kena ada sifat sifat sebahagian, iaitu dia kena tidak menyeluruh, bagi maksudnya sifat itu tidak mesti menyeluruh bagi sesuatu perkara. Dua sifat mesti tidak contoh perkara A ada dua sifat tetapi perkara B ada satu sahaja. Jadi itulah antara syarat yang diperlukan untuk menghasilkan mizan asghar. Sebab kalau kita katakan perkara A ada dua sifat, perkara B ada dua sifat yang sama, maka tidak akan terhasilnya qadhiyah juz'iyah tadi tu. Okay. Ala tara anna al-insana yajtami'u alayhi al-wasfu bi annahu hayawan wa annahu jismun فيلزم منه بالضرورة أن بعض الجسم حيوان ولا يلزم منه أن كل جسم حيوان ولا يغرنك إمكان وصف كل حيوان بأنه جسم فإن وصف كل وصف بالآخر إذا لم يكن ضروريا في كل حال لم تكن المعرفة الحاصلة به ضرورية. Seterusnya, untuk memahami syarat tadi tu, Imam Ghazali menyatakan, membawakan contoh, iaitu manusia semestinya ada sifat haiwan, sifat haiwanan ataupun sifat hidup. Haiwan ini sebenarnya yang dimaksudkan ialah hai, iaitu adanya nyawa lah, maksudnya dia hidup. Bukannya haiwan binatang yang kita faham tu, itu yang lebih tepat ia difahami sebagai hai, maksudnya sesuatu objek yang hidup. Kemudian wa annahu jismun, sifat yang kedua ialah manusia itu jisim. Fa yalzamu minhu bil darurah anna ba'd al jismi hayawan.
maka secara tidak langsung semestinya boleh dikatakan bahawa sebahagian jisim itu haiwan. Kerana manusia adalah haiwan dan manusia itu berjisim, maka sebahagian jisim adalah haiwan. Wala yalzamu minhu anna kulla jismin hayawan. Tetapi tidak semestinya setiap jisim itu haiwan. So di sini bila dikatakan bahawa tidak semestinya setiap jisim itu haiwan, maka kita boleh faham bahawa jisim itu sesuatu yang lebih umum daripada haiwan. Kerana sebahagian haiwan adalah jisim. Maka jisim adalah sesuatu yang lebih umum daripada haiwan. Kemudian ni pun poin penting, fa inna wasfa kulli wasfin bil akhar idza lam yakun daruriyan fi kulli halin lam takun al ma'rifatu al hasilatu bihi daruriyah. Okey. Internet putus sekejap. Sifat bagi suatu perkara itu mestilah daruri. Itu mestilah ia sesuatu yang pasti. Sebab kalau dia tidak pasti, mana mungkin akan terhasilnya natijah yang juga bersifat daruri. ثم قال الرفيق قد فهمت هذه الموازين الثلاثة ولكن لما خصصت الأول باسم الأكبر والثاني بالأوسط والثالث بالأصغر. Sahabat batini itu sudah faham apa yang maksudnya berkenaan mizan asghar ini, tetapi dia kemudian menanyakan kepada Imam Ghazali tentang penamaan, tentang sebab penamaan Imam Ghazali kepada mizan ta'adul ini kepada tiga, iaitu akbar, awsat dan asghar. Qultu li'anna al-akbara huwa alladhi yattasi'u li asya'a kathirah wal asgharu khilafuhu wal awsata bainahuma. Imam Ghazali jawab, kerana akbar, mizanul akbar ialah yang mencakupi semua perkara. Semua perkara yang saya maksudkan ini ialah yang al-matalibul arba'ah yang saya nyatakan tadi, iaitu dia menghasilkan natijah yang bersifat mujibah kulliyah, mujibah juz'iyah, salibah kulliyah dan salibah juz'iyah. Manakala asghar ni ialah yang sebaliknya. Sebaliknya maksudnya dia hanya menghasilkan juz'iyah. Manakala awsat pula antara kedua-duanya, iaitu hanya menghasilkan salibah. Dalam konteks ni, saya fikir kenapa asghar itu, kenapa yang menghasilkan juz'iyah berlawanan dengan akbar, manakala yang awsat yang menghasilkan salibah pula berada di pertengahan. Wallahu alam, mungkin kerana yang asghar itu lebih susah untuk dihasilkan. Maksudnya kita kalau dalam konteks apa yang Imam Ghazali nyatakan ini, mungkin kita boleh tengok bukan dari segi natijah tu khisah ataupun tidak, natijah tu akhas ataupun tidak. Contoh kalau dalam sulam yang kita pelajari sebelum ni, natijah itu mestilah akhas. Akhas tu maksudnya yang paling hina, sama ada juz'iyah ataupun salibah ataupun kedua-duanya. Tapi dalam konteks ni, dia tengok dari segi mana yang lagi mudah untuk dihasilkan. Sebab itulah dinyatakan
Syakal thalith sebagai asghar, syakal thani sebagai awsat. Sebab dari segi mudah susah, syakal thani ataupun awsat lebih mudah untuk dihasilkan. Allah alam. Wal mizanul awwalu awsa'u mawazin إذ يمكن أن يستفاد منه المعرفة بالإثبات العام والإثبات الخاص والنفي العام والنفي الخاص. Baik. Istilah Imam Ghazali gunakan di sini ialah ithbatul am, ithbatul khas, nafyul am dan nafyul khas. Istilah ini sebenarnya ithbatul am ialah kulliyah mujabah ataupun kulliyah mujibah, dan ithbatul khas ialah juz'iyah mujibah ataupun mujibah juz'iyah. Kemudian wan nafyul am dan nafyul khas. Nafyul am ialah kulliyah salibah dan nafyul khas ialah kulliyah juz'iyah. Salibah juz'iyah. Faqad amkana an yuzana bihi arba'atu ajnasin minal ma'arif. Ini bagi mizan akbar, dia menghasilkan keempat-empat bentuk qadiyah. Wa amma tsani fa innahu la yumkinu an yuzana bihi illa nafyu, walakin yuzanu bihi an-nafyu al-'am wal khassu jami'a. Manakala bagi mizan awsat pula, ia menghasilkan nafyu ataupun salibah, qadiyah salibah, tapi dia juga boleh mencakupi qadiyah salibah kulliyah. Dia boleh mencakupi salibah kulliyah dan salibah juz'iyah. Wa amma thalithu fala yuzanu bihi illa al-khas. Maksudnya di sini skop syakal thani ataupun awsat sedikit besar daripada skop asghar. Wa amma thalithu fala yuzanu bihi illa al-khas, kama dzakartu laka annahu yalzamu minhu anna ba'da ahadi al-wasfaini yusafu bil akhar lijtima'ihima ala shay'in wahid. Wa ma la yattasi'u illa lil hukmi al-khas al-juz'i fa huwa asgharu la mahalah. Okay, ini sebab Imam Ghazali kategorikan mizan asghar ini sebagai asghar, maksudnya yang paling kecil lah. Fala yuzanu bihi illa al-khas. Mizan asghar hanya menimbang ataupun hanya menimbang ataupun menghasilkan qadiyah juz'iyah. Kama dzakartu laka annahu yalzamu minhu anna ba'da ahadi al-wasfaini yusafu bil akhar. Salah satu daripada dua sifat disifatkan dengan sifat lain, sebab dua sifat itu boleh ada pada satu perkara. Jadi itulah punca dia. Maksudnya sebagaimana yang kita contoh tadi tu, bahawa setiap jisim, sebahagian jisim haiwan, maksudnya di situ ada sebahagian jisim haiwan. Manusia itu jisim dan manusia itu haiwan. Sebahagian jisim pula haiwan. Maksudnya sebahagian, apa tadi ya? Lupa, sorry. Keliru sikit. Okey, manusia itu haiwan dan manusia itu jisim. Kemudian setiap jisim, maka sebahagian jisim itu adalah haiwan. Sebab memandangkan manusia adalah sebahagian haiwan, maka
dan manusia pula berjisim, maka maka skop skop haiwan yang diwakili oleh manusia itu juga terangkum dalam skop jisim yang lebih luas. Okay. Naam, waznul hukmil ammi bihi min mawazini syaitan. Okay. Ini tentang salah faham ataupun salah guna mizan asghar ini, ataupun salah faham dari segi jenis qadiyah, iaitu kalau kita menghukumkan, contoh macam tadi tu, contoh yang tadi tu, ialah sebahagian jisim adalah haiwan. Maka kalau kita keliru di sini tentang sebahagian jisim adalah haiwan, dengan kita nyatakan semua jisim adalah haiwan, jadi di sini boleh boleh menghasilkan satu falasi. Kalau kita faham macam tu, dia boleh menghasilkan satu falasi. Maksudnya, kalau kita salah guna perkara yang, maksudnya kalau kita generalize perkara yang tidak general ataupun perkara yang particular, secara tidak langsung kita akan menghasilkan suatu falasi, dan falasi itulah yang dinamakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai mizan syaitan, iaitu dengan menghukumkan satu-satu sifat dengan mengumumkan, menjadikan satu-satu sifat tu umum. Maksudnya umum sehingga dia mencakupi perkara yang hakikatnya dia tidak mencakupi pun. Naam, waznul hukmil ammi bihi. Okey. Naam, waznul hukmil ammi bihi min mawazin syayatin. Min mawazin syaitan. Wa qad wazana bihi ahlu ta'limi ba'da ma'arifihim. Wa alqahu syaitanu fi umniyatil khalili salawatullahi alaihi fi qawlihi hadha rabbi hadha akbar wa sa'atlu alayka qissatahu ba'da hadha. Okey. Imam Ghazali menyatakan bahawa falasi yang ada kemungkinan terhasil itu sememangnya digunakan ataupun diaplikasikan oleh golongan batiniah dalam beberapa dakwaan mereka. Dan hal ini juga hampir-hampir dinyatakan ataupun hampir-hampir digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menerusi ayat hadza rabbi hadza akbar, iaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mencari Tuhan. Allah alam tentang ayat ini saya tak sure betul-betul. Tapi kalau kita nak kata Nabi Ibrahim mencari Tuhan, seolah-olah dia menimbulkan persoalan. Adakah Nabi Ibrahim tidak tahu tentang Tuhan secara langsung sebelum dilantik menjadi seorang Nabi, ataupun ada tafsiran lain bagi ayat ini? Jadi saya fikir cukup saja kita berhenti di sini pada hari ini. InsyaAllah akan bersambung lusa. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.